Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan kepada awak mengenai cara untuk awak menyiapkan soalan latihan formatif 2.3. Jadi saya akan terangkan terus sekali dengan konsep yang akan awak perlu fahami untuk jatuhan bebas. Okey, untuk soalan yang pertama kita pergi kepada jatuhan bebas terlebih dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Jadi jatuh bebas ni kalau dalam bahasa mudah dia jatuh dia bebas. Macam mana tu? Maksudnya macam ni. Bila dia jatuh tu hanya dengan pengaruh satu benda yang kita panggil pengaruh graviti sahaja. Maksudnya dia tak ada pengaruh lain. Okey. Jadi maksudnya ni awak kena tengok demo dia dahulu. Untuk demo ni sebenarnya awak boleh lakukan juga di rumah menggunakan bahan yang simple sahaja. Okey, ini adalah demonya. Okey, kita tengok demo yang pertama terlebih dahulu ya. Kita bandingkan di antara dua objek. Pertama ada botol yang berisi penuh dengan air, satu lagi berisi dengan setengah air. Baik, kita akan bandingkan jatuhannya dan kita akan jatuhkan daripada satu aras yang sama. Perhatikan betul-betul. Baik, itu adalah demo yang pertama di mana kita boleh perhatikan bahawa kedua-dua objek itu jatuh hampir serentak walaupun dia berbeza kandungan air dalam tu ataupun berbeza dia punya jisim. Jadi awak tengok di sini sebenarnya dia punya berat objek itu ataupun jisim objek itu dia tidak mempengaruhi jatuhan objek tersebut. Sekarang kita akan tengok kepada video yang kedua pula. Sekarang kita akan bandingkan di antara jatuhan satu botol yang berisi air penuh dan juga segumpal kertas. Saya akan jatuhkan daripada satu aras yang sama. Baik, itu tadi adalah video kedua. Sama juga, awak tengok di situ kita ada botol. Berat botol tu sebenarnya agak besar lah kalau dibandingkan dengan berat segumpal kertas tersebut. Tapi seperti yang awak boleh perhatikan, walaupun dia ada sedikit perbezaan di situlah. Tapi sebenarnya dia hampir sama dia punya jatuhan. Okey, kita tengok pula video yang ketiga. Sekarang saya akan bandingkan pula apa perbezaan di antara jatuhan segumpal kertas dan juga sehelai kertas. Saya akan jatuhkan daripada satu aras yang sama. Baik, itu adalah video ketiga tadi di mana kita melihat jatuhan seketul ataupun segumpal kertas dan juga sehelai kertas. Jadi di situ kita nampak ada perbezaan yang ketara lah. Baik, jadi untuk membincangkan fenomena ini kita tengok dahulu ya. Baik, untuk yang pertama jawapan yang pertama ni saya tulis dahulu. Jawapan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Baik, jatuh bebas ni maksudnya jatuh dengan pengaruh graviti sahaja. Pengaruh graviti sahaja. Jadi, maksudnya macam ni. Bila contoh tadi awak ada 3 objek tadi, iaitu botol, banyak air, botol, banyak air, botol, banyak air,
ataupun lagi satu awak ada juga botol yang sikit air dia ataupun separuh air dia. Dan juga ada lagi objek iaitu segumpal kertas dan juga sehelai kertas. Baik, bila awak bandingkan ketiga-tiga objek ini tadi, maksudnya ini objek satu botol banyak air, botol sikit air ke ataupun segumpal kertas ke, kalau tengok tadi dia punya jatuhan itu, dia punya objek itu hampir jatuh serentak. Jatuh hampir serentak. Manakala kalau awak bandingkan pula segumpal kertas dengan sehelai kertas ni dia jatuh perlahan. Di sini saya nak bagi tahu awak satu konsep lah. Maksudnya macam ni, bila objek ini jatuh, dia jatuh dulu ataupun jatuh kemudian itu tidak ditentukan tidak ditentukan oleh dia punya jisim. Bukan jisim dia. Tak kira objek itu berat ataupun objek itu ringan. Tak kira awak jatuhkan lori ataupun awak jatuhkan kereta sorong. Bila awak jatuhkan lori ataupun kereta sorong dari satu ketinggian, dia akan jatuh dengan kadar yang sama ataupun dengan apa yang kita panggil sebagai pecutan graviti yang sama. Jadi maksudnya bila awak jatuhkan kedua-dua tu, kereta dengan lori, maksudnya dia akan jatuh serentak. Hampir serentak. Yang sama juga dengan jatuhan dia dengan air yang dengan botol yang banyak air tadi. Dia akan sama sahaja. Baik, tapi kenapa sehelai kertas ni dia jatuh lebih perlahan? Jadi bila dia jatuh lebih perlahan, yang sehelai kertas ni dia bukan disebabkan oleh dia punya jisim. Ini dia jatuh perlahan disebabkan oleh rintangan udara. Jadi bila rintangan udara ni jadi maksudnya tiga objek ini tadi, botol air, banyak air, sikit air, segumpal kertas yang ni, dia boleh jatuh. Dia boleh jatuh, tapi rintangan ini, dia ada rintangan udara, tapi rintangan udara boleh diabaikan sebab dia adalah sangat-sangat kecil lah kalau dibandingkan dengan berat objek itu sendirilah. Baik, jadi maksudnya di sini ketiga-tiga keadaan ni keadaan 4. Okey, 1 2 3 ni kita boleh kita boleh loosely anggap sebagai jatuh bebas. Sebab kenapa dia jatuh bebas adalah dia cuma ada pengaruh graviti sahaja. Pengaruh graviti sahaja. Baik, jadi untuk sehelai kertas tadi, awak tidak boleh nyatakan dia sebagai jatuh bebas lah. Ini bukan jatuh bebas Ini yang sehelai kertas bukan jatuh bebas. Kenapa dia bukan jatuh bebas? Sebab dia tidak jatuh dengan pengaruh graviti sahaja, tapi ada juga pengaruh lain ataupun kita boleh katakan yang ni mempunyai rintangan udara. Jadi dia tak bebas untuk jatuh disebabkan oleh rintangan udara itu jadi itu yang berlaku. Okey, so kita tengok pula yang seterusnya. Baik, sekarang ni kita akan berpindah kepada soalan kedua pula. Sebiji bola plastik dan sebiji bola keluli yang sama saiz dilepaskan dari tebing bukit. Adakah bola-bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama? Jelaskan jawapan anda. Okey, untuk soalan 2 ni, soalan 2 ni adalah jenis yang terbuka. So sebenarnya dia ada dua jawapan. Betul ataupun salah itu bergantung kepada cara awak menerangkan. Baik, saya pergi kepada option untuk jawapan yang pertama. Pertama, awak boleh katakan untuk nombor 2 ni boleh katakan bola keluli jatuh lebih cepat berbanding bola plastik. Jadi untuk penerangan awak kena menceritakan tentang jatuh bebas ataupun jatuh tidak bebas. Awak tak boleh ceritakan tentang dia punya berat.
Okey, bola keluli jatuh lebih cepat berbanding bola plastik. Awak boleh katakan di sini berat bola keluli lebih besar berbanding rintangan udara pada bola tersebut. Jadi, bola keluli boleh dikatakan jatuh bebas. Sebab dia bebas daripada pengaruh rintangan udara. Itu maksudnya lah. Baik, jadi contohnya, okey, lepas itu awak katakan, lepas tu awak ceritakan tentang bola plastik pula. Jadi, rintangan bola plastik, okey, rintangan bola plastik, rintangan bukan bola plastik, rintangan udara bola plastik adalah tidak dapat diabaikan. Jadi bila dia tidak dapat diabaikan itu, maksudnya rintangan udara itu boleh mempengaruhi jatuhan bola plastik. Jadi kita katakan bola plastik tidak jatuh bebas. Itu maksud dia lah. Jadi bola plastik itu dia tidak dapat jatuh dengan bebas. Kalau bola keluli tadi dia boleh jatuh dengan bebas sebab dia punya rintangan udara itu kecil. So saya tunjukkan awak apa jawapan yang salah. Ni jawapan yang salah Ini tak diterima. Kalau awak cakap bola keluli lebih berat berbanding bola plastik. Berbanding bola plastik. Jadi itu maksudnya kalau jawab bola keluli lebih berat dari bola plastik, itu memang tidak akan diterima lah sebagai jawapan. Sebab awak kena mention tentang rintangan udara dan awak kena ceritakan tentang jatuh bebas. Itu maksud saya lah. Okay. Awak kena bincangkan tentang jatuh bebas, awak kena bincangkan tentang rintangan udara. Tak boleh bincangkan tentang perbandingan berat bola plastik dengan bola keluli itu. Sebab itu dia tak ada mempengaruhi. Sebab saya dah bagi awak eksperimen tadi kan. Kalau jisim dia beza pun dia tak ada efek. Okey, itu adalah option yang pertama. Option yang kedua. Okey, jadi awak boleh katakan di sini, adakah bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama? Pun boleh awak cakap bola keluli dan plastik jatuh pada masa yang sama. Sebab bola plastik pun ada banyak jenis kan. Kalau awak boleh explain, then pemeriksa boleh faham lah awak punya idea tu nanti kan. Sebab ini jenis yang open-ended. Baik, jadi bola keluli dan plastik jatuh pada masa yang sama. Jadi awak kena ceritakan penjelasan dia di situ. Penjelasan dia di situ, rintangan udara kedua-dua bola boleh diabaikan ataupun kecil lah berbanding dengan berat. Ataupun kecil berbanding berat bola. Baik, jadi maksudnya boleh katakan kedua-dua objek jatuh bebas. Itu maksud dia lah. So point dia macam ni saja. Kalau jatuh bebas tu maksudnya dia jatuh dengan pengaruh graviti sahaja dan maksudnya dia tidak ada pengaruh lain lah. Jadi contoh pengaruh lain yang boleh menghalang dia untuk jatuh dengan bebas tu adalah contohnya rintangan udara. Kalau ada rintangan udara tu maksudnya tak boleh lah awak jatuh dengan bebas. Dia tak bebas untuk jatuh. Begitu. Okey, saya rasa saya akan explain untuk soalan 1 dan 2 ini sahajalah. So soalan 3 kita akan sambung nanti. Baik, terima kasih.